Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir. Mana kali terakhir kita bincangkan, kita dah habiskan sampai ayat yang ke-89 surah Al-Ma'idah, yang bincangkan sekali berkenaan dengan masalah kafarah bagi sumpah. Kafarah bagi sumpah. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk pada ayat yang ke-90 sampai 93, itu berkenaan dengan tajuk pengharaman. Jadi kita berikutnya adalah Okey. Tajuk kita yang berikutnya adalah lima perkara-perkara yang diharamkan. Lepas sebelum ni kita bincangkan berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk syariat apa? Syariat yang baru. Yang perbincangan kita asal-asal tu masalah makanan kan, sembelihan, masalah apa? Yang terakhir tu adalah sumpah. Kafarah bagi sumpah. Dan hari ini insyaAllah kita masuk kepada 5 perkara yang diharamkan. Dia dikira sebagai syariat yang baru. Dan ayat ni sepatutnya sampai 95, termasuk dengan tajuk masalah haram berburu ketika mana dalam keadaan berihram. Cuma itu ada hukum dia, nanti insyaAllah kita bincangkan. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman. Innamal khamru, hanya senya al-khamru, arak itu, wal maisiru, judi, wal ansabu, penyembahan berhala, wal azlamu, tenung nasib, rijsun min amali syaitan, dia adalah najis daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah ia. La'allakum tuflihun, moga-moga kamu akan berjaya. Innama, hanyalah, yuridu syaitan, menghendaki syaitan, an yuqi'a bainakumul adawatal baghdha'a, untuk mengenakan atau menjatuhkan di antara kalian al-adawata, permusuhan, wal baghdha'a, dan juga kebencian.
permusuhan dan kebencian, fil khamri wal maisir, pada arak dan juga judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah, dan syaitan hanyalah mahu untuk menyekat kalian daripada mengingati Allah Taala dan juga daripada solat. Fahal antum muntahun, maka adakah kalian akan berhenti? Wa atiullaha wa atiur rasula, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka taatilah Allah dan juga taatilah Rasul. Wahdharu, dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Fa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling, fa'lamu anna ala rasulina, ketahuilah ke atas rasul kami, hanyalah ke atas rasul kami, annama ada rasulina, hanya senya ke atas rasul kami, al-balaghul mubin, penyampaian yang nyata, tak lebih dari menyampaikan saja. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun, tiada ke atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh, junahun, kesalahan, fima ta'imu, pada apa mereka makan, idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat, apabila mereka bertakwa, beriman dan beramal soleh, beramal akan amal-amal soleh. Thumma taqaw wa amanu, thumma taqaw wa ahsanu, kemudian mereka bertakwa dan mereka beriman, dan kemudian mereka bertakwa dan mereka menjadi orang-orang yang ada ihsan, melakukan ihsan, membuat kebaikan. Wallahu, dan Allah Ta'ala yuhibbul muhsinin, suka orang buat kebaikan. Baik. Kata Ibn Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minina an ta'atil khamra wal maisira wa wal qimar. Berfirman Allah Ta'ala melarang. Berfirman Allah Ta'ala melarang. Sekejap, tadi dia kata 5. Satu lagi bab perburuan. Okey, lagi. Yang di sini 4, nanti ayat yang 95 tadi ada bab perburuan. Okey. Dia kata yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, kata Ibn Katsir, berfirman Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang beriman daripada antaatil, daripada mengambil al-khamra wal maisir, dan juga judi, arak dan judi. Wal qimar, sama maksudnya maisir ni juga digelar qimar, nama-nama dia. Maisir, qimar sama. Waqad warada an Amir Mu'minina Ali bin Abi Talib, dia telah datang daripada Amir Mu'minin Ali bin Abi Talib, annahu qala, bahawa dia berkata, asy-syatranj minal maisir, chess, permainan chess tu termasuk daripada judi. Rawahu Ibnu Abi Hatim, akan dilihat oleh Ibnu Abi Hatim. Wa Rabi Ibnu Hatim an Atha wa Mujahid wa Tawus, telah menaikkan Ibnu Abi Hatim daripada Atha bin Abi Rabah, Mujahid bin Jabr dan Tawus bin Kaisar al-Yamani, ataupun awisnain minhuma, atau daripada 2 orang di kalangan mereka, minhum, 2 orang daripada 3 orang tersebut. Qalu, mereka berkata, kullu syai' minal qimari fa huwa minal maisir, semua benda daripada qimar, daripada pertaruhan, maka dia termasuk daripada judi. Hatta la'bis sibyani bil juz, sehingga permainan budak-budak dengan juz. Al-juz, sekejap Ni permainan yang kita tak pakai ni. Kita mungkin dah lepas dengan tanah Arab pun tak perasan. La'bul juz, sekejap. Kan? Satu lagi tu kacang lah. Main kacang tu. Sekejap. Kita macam apa? Kejap. Apa benda permainan ni tak ingat.
Backgammon. Kita tak biasa pakai ni. Ni orang-orang yang macam Iraq kan. Dia ada permainan yang macam petak apa? Macam kotak terbalik tu, macam chess katakan kotak satu dia terbalik, lepas tu dia macam 3 segi. Dia main benda tu. Sampai kan permainan kanak-kanak Biljuz, ya. Ruya an Rashid bin Sa'ad wa Damrah bin Habib. Mereka daripada Rashid bin Sa'ad dan Damrah bin Habib. Wa qala, mereka dua berkata, hatta al-Ka'ab wal Juz. Al-Ka'ab ni kejap. Ka'ab. Benda kita jarang pakai. Orang biasa guna. Sekejap. Ka'ab ni apa? Lemak. Ada mainan dia. Budak-budak main. Dia kata Ka'ab ni dia ada permainan macam macam kau ada kondi kita. Macam kondi orang Melayu kita. Dia buat lubang, dia main kayu kat situ. Kemudian dan bait telur yang dimain dengannya kanak-kanak. Permainan yang budak-budak zaman dahulu main mungkin. Orang sebutkan. Semua dikatakan dia kata sehinggakan mainan-mainan sedemikian pun. Tapi kita ingat waktu kecil-kecil tu memang ada permainan macam tu, main trop benda tu masuk di antara dipanggil kimar atau kimar ada pertaruhan. Maisir ni atau dia ada pertaruhan. Daripada Ibnu Umar dia kata qala al-maisir wal qimar. Yang kita judi itu adalah pertaruhan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-maisir wal qimar, judi itu adalah pertaruhan. Dia bila sebut pertaruhan tu dia akan masuk banyak benda. Apa saja ada pertaruhan, maka dia akan masuk dan tu banyak permainan. Dia kata kanu yuqamiruna fil jahiliyati ila majid Islam. Dia kata al-maisir wal qimar, dan dia kata mereka dahulu, orang Arab dahulu, mereka bertaruh pada zaman jahiliyah sehinggalah datangnya Islam. Fanahahumullahu an hadhil akhlaqil qabihati. Maka Allah Ta'ala larang mereka daripada akhlak yang buruk ini. Qala Sa'id bin Musayyab, kata Sa'id Musayyab, kana al-maisir ahli jahiliyati bai'ul lahmi bisyati wasyatain. Dia kata dahulunya pertaruhan atau judi orang jahiliyah dahulu, mereka menjual daging dengan seekor kambing atau 2 ekor kambing. Mana jual daging dengan kambing hidup. Beli daging dengan kambing hidup. Wa qala al-a'raju al-maisir darbu bil qadah ala amwali was-thimar. Ada berkata al-a'raj, maisir ni judi ini adalah ad-darbu bil qadah al-amwal was-thimar. Dia kata memukul pada periuk. Macam ni lah, macam apa. Tapi ini macam lelong barang. Yap. Adrab bil qadah. Okey, dia kata dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, Adrab bil qadah indal Arab, dia kata kana inda hubal qadah sab'atun. Kullu qadah minha kitab muqaddaf fihi. Idza khalafu fil aqli ma yahmiluhu minhum darab bil qadah as-sab'ah. Wa idza kharajul aqla fa'ala ma kharaja hamluhu. Amri okey, dia sini dia buat macam buat undi. Okey, dia perbuatan buat macam bekas-bekas terhadap harta dan juga tanaman. Macam harta contoh macam siapa nak kena bayar tanggungan dan sebagainya, so dia akan buat baling undi dekat situ. Kalau dalam bekas berkenaan kata ya, dia kena buat. Kalau tidak, tak payah buat. Juga terhadap apa hasil tanaman dia buat macam tu. Qala Qasim Muhammad Al-Qasim Muhammad bin Bakr, ini cucu Abu Bakar.
kullu ma ala alha an dzikrillah anis salah fa huwa minal maisir. Kullu ma alha an dzikrillah anis salah fa huwa minal maisir. Setiap apa yang melalaikan daripada mengingati Allah Taala, daripada mengingati Allah Taala dan daripada solat, maka ia adalah maisir, termasuk daripada judi yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kalau kita ikutkan banyaklah, kalau zaman sekarang program televisyen pun termasuk daripada perkara ini. Rawahun Ibnu Abi Hatim, dia semua ni pendapat ni oleh Ibnu Abi Hatim. Wa fi sahih Muslimin, dan sahih Muslim dia kata an Buraidah bin Husayb, Buraidah bin Husayb Al-Aslami, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu, man la'iba bil nardashir faka'annama sabagha yadahu bilahmil khinzir wa damahu. Maksudnya bermain dengan nazdashir. Tak saya chess ni. Syatranj. Ni mainan zaman dulu. Dadu Dadu. Nazdashir dadu. Masa bermain dengan dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan juga darahnya. Wa fi Muwatta' Malik, dan Muwatta' Malik, dan Musnad Ahmad dan Musnad Ahmad, wa sunanai Abi Dawud wa Ibnu Majah, dua sunan Abu Dawud Ibnu Majah, an Abi Musa al-Asy'ari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la'iba bin nardi, masa bermain dengan nard tu samalah, dia pendidikan kepada nardashir, dadu. Faqad asallaha wa rasulah, maka telah mendurhakai Allah juga Rasulnya. Wa ruya mauqufan an Abi Musa min qawlihi, dan diriwayatkan juga secara mauquf daripada Abu Musa, daripada kata-kata beliau. Fallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Amma syatranj, adapun syatranj, chess tu, faqad qala Abdullah bin Umar, dia berkata Abdullah bin Umar, innahu syarrun minan nardi, dia lebih jahat banding nard ataupun dadu. Wa taqaddama an Ali, dan telah lalu daripada Ali bin Abi Talib, annahu qala, beliau berkata, huwa minal maisir, dia termasuk dalam maisir. Wa nassu ala tahrimihi Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmadu, telah menaskan, menyatakan pengharaman chess ni, permainan chess ni, Malik, Abu Hanifah dan juga Ahmad. Wa karahahu Syafi'i, Imam Syafi'i memakruhkannya. Amal ansar. Okay, jadi apa dia yang pertama tu, arak dia dah lepaskan, tak sebut arak. Dalam ayat apa, dalam surah dalam surah Al-Baqarah dah disebut dah, kan? Berkenaan dengan tajuk mendekati solat. Kita dah bincang dah dulu. Yang surah An-Nisa pun ada sebut. Dan ni dia 3 ayat lah tentang tajuk arak ni. Sebenarnya sebelum sebelum daripada tajuk judi, tajuk arak dalam surah Al-Baqarah dia sebut dalam ayat ayat 219 surah Al-Baqarah, kemudian ayat 43 surah An-Nisa, ni ayat yang ke 90 surah Al-Maidah. 3 tempat. Jadi yang ini sebenarnya pengharaman total. Pada surah Al-Baqarah belum lagi, pada surah An-Nisa pun belum lagi. Pada sini diharamkan terus. Juga sini terus lompat kepada tajuk maisir. Okey. Kemudian dia kata, wa amal ansabu, adapun ansab pula, faqala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, wa Mujahid bin Jabr, wa Atha' bin Rabah, wa ghairu wahidin, dan bukan seorang saja, hiyal hijaratu kanu yadhbahuna qarabinahum indaha. Ia adalah batu yang mereka dahulu sembelih di korban-korban mereka di sisinya. Mereka tegakkan satu batu untuk sembelih korban di situ. Itu yang dikira sebagai ansab. Ansab yang sebenarnya ditegakkan
Di tempat macam berhala lah, tempat di mana penyembelihan untuk berhala dibuat. Wa amal azlamu, adapun azlam ni pula, fahuwa aidan hiya qadah. Okay. Dia kata azlam tu, ya, mereka berkata juga ia adalah qadah. Kanu yaqtasimuna biha. Mereka dahulu mengagih-agihkan keputusan dengannya. Mereka buat baling undi lah. Okay. Rawahu Abu Ibn Abi Hatim, kali Ibn Abi Hatim. Semua benda tu, 4 benda berkenaan. Wa qawluhu firman ta'ala rijsun min amali syaitan, ialah najis perbuatan syaitan. Qala Ibn Abi, kata Ibn Abbas, ay sakhatun min amali syaitan, kebencian, benda yang dibenci daripada amalan syaitan. Amalan syaitan. Wa qala Sa'id bin Jubair, kata Sa'id bin Jubair, ismun, rijsun ay ismun, dosa. Wa qala Zaid bin Aslam, Aisyarun min amali syaitan, kejahatan perbuatan syaitan. Menrisun aisyarun. Okey. Fajtanibuhu, maka jauhilah ia. Ad-dhamiru aidun ala rijs. Dhamir tu balik pada kotoran itu, najis itu. Ai utrukuhu la'allakum tuflihun. Maksud dia, tinggalkanlah ia, jauhilah ia, moga-moga kalian akan berjaya. Wa hadha targhibun, ini adalah gesaan. Ini adalah gesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan 4 perkara berkenaan lah. Arak, judi, sembah berhala, dan juga tenung nasib. 4 perkara. Dia dikira sebagai najis atau kotoran buatan syaitan. Tapi dari segi hukum fiqh sebenarnya setengah para ulama atau jumhur para ulama mengambil ayat inilah sebagai dalil untuk meletakkan kenajisan arak. Arak dikatakan najis oleh 4 mazhab, dan ayat 90 surah Al-Ma'idah inilah menjadi dalil kepada punca arak itu dikatakan najis. Sebab dia kata rijsun. Cuma bagi beberapa orang ulama yang lain kata, yang dia jawab dia kata kalimah rijs tadi, kalau objek daripada perkara berkenaan adalah arak. Adapun judi perbuatan. Judi itu perbuatan. Kemudian sembah berhala itu perbuatan. Dan tenung nasib juga perbuatan. Arak saja objek. Yang lain semua adalah perbuatan. Jadi dia kata sebenarnya apa dalam konteks ni, kalau kata arak tu judi, adakah judi apa benda macam chess tadi ke ataupun judi tu punya daun trup tu ke najis ke? Soalan dia. Kalau tak najis maka tak najis semua. Masalah dia anggap masalah tak najisan masalah arak itu sendiri. Bagi mereka lah, jumhur para ulama tetap kekal dengan kenajisan berdasar pada ayat ini. Tapi kena ingat, walaupun tajuk najis tak najis dibincangkan, tajuk menggunakan arak untuk kegunaan atau faedah adalah tidak dibenarkan. Sebab Nabi SAW dahulu, seorang sahabat nama Abu Talhah, dia telah berkahwin dengan wanita yang ada tanggungan anak yatim yang banyak. Lalu dia pun kata pada Rasulullah SAW berkenaan dengan harta orang yang mati tu. Mana anak yatim tu punya keluarga. Dia kata, Rasulullah, budak ni, anak-anak yatim ni, keluarga bapa memang apa dia tak tinggalkan apa kecuali 1 geluk arak. Jadi boleh tak dia tukarkan arak je cuka, kemudian cuka tersebut dijual, makan hasil, bagi pada anak-anak yatim tersebut. Nabi kata tumpahkan ia. Maksud tumpahkan, dan tak benarkan penggunaan arak tadi. Jadi kalau kata orang tu masak wine ke gunakan wine untuk masak dan sebagainya, hukum dia adalah haram. Sebab tukar cuka pun tak boleh, apa dia campur direct kepada makanan yang kita makan. Ini kita faham masalah hukum kenajisan dengan pengharaman masalah penggunaan untuk faedah. Okey, baik. Thumma qala ta'ala, guna firman Allah Ta'ala lepas tu, innama yuridu syaitanu, hanyalah inginkan syaitan, an yuqi'a bainakumul adawatal baghdha, untuk menjatuhkan, mengenakan di antara kalian permusuhan dan juga kebencian. Fil khamri wal maisir, pada arak dan juga pada judi. Pada arak bila orang tu hilang akal, hilang dia punya kewarasan. Okay, pasal khamrun tu dia punya khamrun, sebab dia menutup. Masa khimar kan tutup kepala. So arak tu menutup akan akal. Bila orang tu minum arak, dia akan hilang akal. So kadang dia buat benda yang tak sepatutnya, cakap benda tak sepatutnya. Dia menyebabkan akan berlaku permusuhan di antara dia dengan dan kebencian antara dia dengan orang lain. Dia dengan orang lain. Kita di Malaysia ni sebenarnya banyak kes, tapi tak didedahkan sangat berkenaan macam mana kesan arak tadi dalam masalah kes pembunuhan dan keluarga dan sebagainya.
Dan dia mabuk, dia sama macam dadah lah. Mabuk dia bunuh orang, dia tak kisah dah. Okay, jadi syaitan menakkan supaya pertembungan atau kelingkahan itu berlaku dengan sebab arak. Judi pun sama juga. Pengusahaan dan kebencian berlaku sebab orang menang ke atas harta kita. Kalau kita menang, kita happy. Tapi kalau orang menang, kita menyampah, kita benci, kita marah. Mungkin marah pada orang tersebut. Last sekali daripada asal boleh berkawan, boleh berbaik, tetapi kerana tajuk tertipu ataupun dengan sebab judi tadi, harta kita habis, maka kita benci dengan orang yang menang harta kita. Sedangkan bukan sepatutnya berlaku sedemikian. Sebab tu arak tadi dan judi itu memang boleh menyebabkan permusuhan dan juga kebencian di antara satu manusia dengan yang lain. Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah, dan hanyalah syaitan ingin untuk menyekat kalian daripada mengingati Allah Ta'ala dan juga daripada zikir mengingati Allah Ta'ala dan juga daripada solat. Maka Allah Ta'ala soalan, fahal antum muntahun, adakah kalian akan berhenti? Tak nak berhenti ke? Okey. Wa hadha tahdidu wa tarhib. Ini adalah ugutan dan juga penggerunan. Okey. Dzikrul ahadisi al-waridati fi bayani tahrimi al-khamri. Sebutan tentang hadis-hadis yang datang dalam penjelasan pengharaman arak. Dia tak sebut arak last sekali. Arak tu sebut ayat tadi yang pertama. Dia letak yang belakang sekali. Kita apa? Baca. Rawah Imam Ahmad dari Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad. An Abi Musa daripada An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anhu, qala, beliau berkata, kata hurimatil al-khamru salasa marat. Diharamkan arak ni 3 kali atau 3 peringkat. Qadima Rasulullah SAW al-Madinata, datang Rasulullah SAW ke Madinah, wa hum yashrabun al-khamra, ketika itu mereka minum arak. Wa yakuluna al-maisira, mereka makan hasil judi. Fasa'alu Rasulullah SAW anhuma, maka mereka tanya Rasulullah SAW mengenai kedua-duanya. Fa'anzalallahu, maka Allah Ta'ala pun turunkan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka tanya engkau wahai Muhammad mengenai arak dan juga judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, dan katakanlah Muhammad, kata pada kedua-duanya, pada arak dan judi itu ada dosa yang besar serta manfaat untuk manusia. Okey, manfaat itu apa benda? Untuk arak boleh hilangkan atau lupakan kesedihan atau kerunsingan buat sementara, tapi dia datang balik. Okey. Dapat hilangkan kesedaran untuk tidak runsing. Okey. Kedua, yang tentang judi pula, kemudahan atau kemanfaat dia adalah boleh menang cepatlah. Kalau ikut kerja biasa, kita kena letih penat, tunggu bulan baru dapat duit, gaji sebagainya. Tapi kalau judi, hari ini sekarang buat, sekarang dapat. Dengan segera. Boleh hilang semua. Semua harta boleh hilang. Tapi sekarang buat, sekarang dapat. Dia ada idea macam tu. Okay? So dia kata, faqala an-nasu ma harrama alaina, maka berkatalah orang ramai, tidak dia haram ke atas kita. Inna qala fihi ma ismun kabir. Ya, jadi dia hanyalah katakan pada kedua-duanya ada dosa yang besar. Okey. Wa kanu yashrabun al-khamra, dan mereka ketika dahulu mereka minum arak. Hatta kana yawman min al-ayyam shalla rajulun min al-muhajirin. Sehinggalah dia orang terus minum arak lagi, sehinggalah satu hari, ada satu hari daripada hari-hari, bila solat seorang lelaki di kalangan muhajirin. Amma ashabahu fil maghribi, dia jadi imam teman-teman dia dalam solat maghrib. Khalata fi qiraatihi, dia telah campur aduk dalam bacaan dia. Tak betul bacaan dia. Maka fa anzalallahu ayatan aghlaza minha, maka Allah Taala turunkan ayat lebih keras daripada ayat 219 suratul Baqarah. Okey, Allah firman suratul Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman, hai orang-orang yang telah beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, kalian dekati akan solat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampailah kalian tahu apa kalian katakan. Surah An-Nisa ayat 43. Wa kana an-nasu yashrabun, mereka masih minum lagi. Hatta ya'ti ahaduhum as-salata wa huwa mufiq. Dia kata jadi masih lagi orang ramai datang minum arak, sehinggalah datang seseorang mereka tu solat
dalam keadaan dia dia mabuk kan. Masih lagi datang. Walaupun dah tahu tapi datang juga. Yang tidak sedar dan yang tak sedar. Thumma unzilat hadhihi ayatan thumma unzilat ayatun aghlaza min dhalika. Kemudian turunkan ayatan aghlazu min dhalika. Ayatun aghlazu min dhalika. Kemudian diturunkan satu ayat lebih keras daripada itu. Itu firman Allah surah Al-Maidah yang ke baca ni 91 yang Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu ya. Orang beriman, orang telah beriman, innamal khamru wal maisir, hanya arak dan juga judi itu. Wal ansab wal azlam, penyembahan berhala dan juga tenung nasib. Rijsun min amali syaitan, najis perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah ia, la'allakum tuflihun, maka kalian akan berjaya. Maka bila turun ayat ketiga ni, qalu intahayna rabbana, kami telah berhenti wahai Tuhan kami. Wa qala an-nasu, dan dia berkatalah sekumpulan manusia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nasun kutilu fi sabilillah, ada di kalangan mereka ni, ada manusia ya Rasulullah, dibunuh mereka di jalan Allah Ta'ala. Wa matu ala furshihim, dan mereka mati, dia kata nasun ya Rasulullah kutilu fi sabilillah, mereka dibunuh di jalan Allah Ta'ala. Wa matu ala firashihim, ada yang mati di atas katil-katil mereka. Kanu, mereka ni yang dua-dualah yang mati atas katil ke, yang pergi perang jihad ke, yashrabuna al-khamra wa yakuna maisira. Mereka dahulu minum arak dan makan harta judi. Wa qad ja'alahu Allahu rijsan min amali syaitan, dan Allah Ta'ala jadikan dia najis buatan syaitan. Fa anzalallahu, maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat yang lain. Dia kata ayat yang ke-93 ya. Laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu. Tidak ada ke atas orang beriman dan beramal soleh kesalahan pada mereka makan. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, law hurrima 'alaihim la tarakuhu kama taraktum. Kalau diharamkan kat mereka dulu, pasti mereka tinggalkan ia macam mana kalian tinggalkan. Infara Nabi Ahmadu, bersendirian dengan hadis ni Imam Ahmad. Ya. So dia pemeringkatan dan tajuk ayat tu masih lagi tak habislah sampai ayat 93 tu. Yang bila nanti ada baca 93, dia kata makan apa pun tak apa, asal kita bertakwa dan juga beriman. Jadi ini untuk orang yang terlepas, dah yang terlepas dalam kehidupan mereka ketika zaman tidak diharamkan lagi arak, mereka minum arak. Okay. Wa rawi Ahmadu an Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu annahu qala, mereka Imam Ahmad daripada Umar bin Khattab bahawa beliau berkata, lamma nazala tahrimul khamri, bila turun pengharaman arak, qala, berkatalah Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian, ya Allah jelaskanlah pada kami tentang arak ni penjelasan yang mencukupi, yang memadai, bukan separuh-separuh. Fa nazalatil ayatul lati fil baqarah, maka turunlah ayat surah Baqarah yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka tanya kami Muhammad mengenai arak dan juga judi. Qul fihi ma ismun kabirun, katakanlah Muhammad padanya, pada arak dan judi itu ada dosa yang besar. Fadu'iya Umaru faquri'at alaihi, dan dipanggil Umar dan dibaca pada dia ayat tersebut. Faqala, maka Umar berkata lagi, Allah bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a, ya Allah jelaskanlah untuk kami pada arak ni penjelasan yang mencukupi. Fanazalatil ayatul lati fi suratis nisa, maka turunlah ayat yang dalam surah An-Nisa ayat 43 yang akan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan dekati solat, jangan dekati tempat solat sampailah dan keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa kalian katakan. Ayat sampai habislah. Okey. Fa kana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala hayya 'alas salah. Okey. Dahulunya datang dahulunya peniru atau tukang azan Rasulullah SAW, bila dia berkata hayya 'alas salah, okey, dia kata marilah kepada solat, nada la yuqaribanna salata sukranu, janganlah mendekati solat ni, mendekati tempat solat ni orang yang mabuk. Siapa mabuk yang datang dekat. Fada'a Umaru fadu'a Umaru wa quri'at alaihi, lalu dipanggil Umar dan dibaca kepada dia ayat tersebut, ayat surah An-Nisa 43. Faqala, maka dia kata lagi, Umar kata lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a, ya Allah jelaskanlah kepada kami, ya Allah
jelaskanlah untuk kami atau kepada kami tentang arak ni dan dengan penjelasan yang menyeluruh, yang mencukupi. Fanazatil ayatul lati fil Maidah, maka turun ayat yang satu Maidah ayat 90. Fadu'i ya Umaru faquri'at alaihi. Fadu'i Umaru faquri'at alaihi, dan dipanggil Umar dan dibaca kepadanya. Falamma balagha fahal antum muntahun, lalu bila sampai ayat akhir ayat 90 tu, maka adakah kalian akan berhenti? Berkata Umar, intahaina, kami telah berhenti. Wa hakadha rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Demikian dikatakan Abu Dawud dan Tirmidzi wa Nasa'i wa sahaha hadhil hadis. Dia kata dalam sahihkan hadis ini Ali bin Madini, guru Imam Bukhari. Dan juga wa Tirmidzi, juga Imam Tirmidzi. Dia kata waqad thabata fi sahihaini, dia sabit dalam sahihain dan Bukhari Muslim, an Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab, annahu qala, bahawa beliau berkata, fi khutbatihi, dan ucapan beliau dalam khutbah beliau, ala mimbar Rasulullah, di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas mimbar Rasulullah sallam, dia kata ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, innahu nazalat tahrimul khamri wa hiya min khamsatin, sebenarnya telah turun pengharaman arak sedangkan ia cuma daripada 5. Minal inabi, arak zaman itu dibuat daripada inab, dari anggur, wat tamri, tamar, wal asal, madu, wal hintah, gandum, was syair, barley, wal khamru, dan khamr itu sebenarnya arak, walaupun datang pengharaman pada 5 benda, ketika tu orang Arab tengah minum daripada 5 perkara tersebut. Beras tak ada yang lain. Maka dia kata wal khamru, sedangkan khamr tu adalah ma khamaral aqla, apa yang menutup akan akal, apa yang menudung akan akal, itulah khamr. Waral Bukhari an Ibn Umar, dari Bukhari daripada Ibn Umar, qala, beliau berkata, nazalat tahrimul khamri, dia kata telah turun pengharaman arak, wa inna bil madinati yawma idzin, dan sungguhnya di Madinah pada hari berkenaan, pada zaman berkenaan kita turun pengharaman arak ni, la khamsatu asyribatin, ada 5 minuman, ma fiha syarabul inabi, tiada dalamnya minuman daripada anggur. Ini ikut kepada apa yang dikata, apa yang dilihat oleh beliau pada ketika itu. Baik. Rawa at-Tayalisi, Abu Dawud at-Tayalisi an Ibn Umar qala, beliau berkata, nazalat fil khamri salasu ayatin, turun pada arak ni 3 ayat. Fa'awul syai'in nazala, yang memula sekali turun, yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka tanya kepada engkau Muhammad mengenai arak dan judi. Yang surah Al-Baqarah ayat 219. Faqila hurimatil khamru, diharamkan arak. Faqalu ya Rasulullah da'na nantafi'u biha, maka dia kata, ya Rasulullah, biarkanlah kami mendapat manfaat dengannya, dengan arak. Kama qala Allah Ta'ala, macam Allah firmankan, adanya manfaat. Qala fasakata anhu, maka Nabi diam terhadap mereka. Thumma nazalat hadhil ayat, itu turun ayat ini, la taqrabus salata wa antum sukara, yang kamu mendekati solat dan keadaan kamu mabuk. Okey. Faqila hurimatul khamru, maka dikatakan telah diharamkan arak. Tapi faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, inna la nashrabuha qurbas salah, kami tak akan minum arak di dekat dengan waktu solat. Fasakata anhu, maka Nabi pun diam terhadap mereka. Summa nazalat, dan turun pula ayat yang terakhir sekali, itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru wal maisiru, sebenarnya arak dan judi itu, wal maisirul azlam, arak dan judi itu, wal ansab wal azlam, penyembah berhala juga tolong nasib, rijsum min amali syaitan, najis buatan syaitan, fajtanibuhu, jauhilah ia, la'allakum tuflihun, kamu akan berjaya. Faqala Rasulullah SAW, hurrimatil khamru, maka Nabi SAW kata telah diharamkan arak. Start from the ayat 90 surah Al-Ma'idah, maka haram arak secara total. Baik. Warawa Imam Ahmad an Abdurrahman bin Wa'lat kan Imam Ahmad daripada Abdurrahman bin Wa'lah, qala, beliau berkata, Sa'altu Ibn Abbas an bai'il khamri, aku tanya Ibn Abbas mengenai penjualan arak. Faqala, maka berkata Ibn Abbas, kana Rasulullah SAW min sakifin atau min dausin, kana Rasulullah sadiqun, Rasulullah ada teman, Rasulullah ada seorang teman daripada Sakif atau daripada Daus. Falakiyahu yaumal fatihi bi riwayati khamrin
yahdiha ilaihi. Lalu dia telah bertemu baginda pada hari penaklukan Mekah bi riwayatil khamri, bi rawiyatil khamri, dengan jak arak yang dia akan hadiahkan ia kepada baginda SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah SAW, ya fulan, wahai si fulan, ama alimta anna Allah harramaha, engkau tak tahu kau Ta'ala dah haramkan ia? Fa akhbara rajul ala ghulamihi faqala idhhab fabi'ha. Lalu lelaki itu pusing balik kepada hamba dia atau budak suruhan dia, lalu dia kata pergi jual. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, ya fulan, wahai si fulan, bimadha amartahu, kau suruh dia buat apa? Dengan apa kau suruh dia? Faqala amartu bi an yabi'aha, aku perintahkan dia untuk menjualnya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, innal ladzi harama syurbaha harama bai'aha. Tuhan yang innal ladzi harama syurbuha harama bai'uha. Sebenarnya benda yang haram meminumnya, haram diminum ia, haram dijual ia, haram penjualannya. Fa umira biha fa urifat fil batha. Lalu diperintahkan dengan arak tersebut, lalu dituangkan ia pada kawasan pada tanah lapang, buang terus. Okey. Rawah Muslimun wa Nasa'i, riwayat Muslim dan Nasa'i. Wa rawa Muslimun min tariq Ibnu Wahbin, riwayat Imam Muslim daripada riwayat Ibnu Wahbin, an Malik bin Malik, an Zaid bin Aslam, min tariq Ibnu Wahbin aidan, dengan riwayat Ibnu Wahbin, an Sulaiman bin Bilal, an Yahya bin Sa'id, kilahuma an Abdurrahman bin Wa'alata. Semuanya daripada Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas bihi, dengannya. Rawahu Nasa'i an Qutaibata an Malikin bihi. Dari Nasa'i diriwayatkan jalan periwayatan lain. Qutaibah bin Sa'id daripada Malik bin Anas dengan riwayat yang sama. Okay, dengan jalan yang sama. Tapi daripada orang lain sebelum Malik. Okay. So, semua ni tunjukkan berkenaan dengan apa arak itulah punya kedudukan yang tak boleh kita ambil faedah daripadanya. Okey. Rawa Abu Ya'la Al-Musili, dia kata Abu Ya'la Al-Musili, an Syahr bin Hausyab, an Tamim ad-Dari, dari Tamim ad-Dari, annahu kana yahdi li Rasulullah sallallahu kullu amin bi rabiyatin min khamrin. Bahawa Tamim ad-Dari dahulu dia menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu setiap tahun satu jak bagi arak, dari arak. Falamma anzalallahu tahrimal khamri ja'a biha. Lalu bila Allah Ta'ala menurunkan Allah Ta'ala pengharaman arak, dia datang membawa akan bekas arak tersebut. Falamma ra'aha Rasulullah dhahik. Bila Rasul nampak dia, Rasul ketawa. Qala innaha qad harumat ba'daka. Ini telah diharamkan selepas engkau. Qala ya Rasulullah afabi'uha antafi'u bi thamaniha. Boleh tak aku jual dia dan aku ambil faedah atau manfaat dengan harganya? Faqala Rasulullah sallallahu la'anallahu al-yahud. Rasul pun terus sebut, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahud, SWT laknat orang Yahudi. Hurimat alaihim syuhumul baqari wa daghanami fa'adzabuhu wa ba'uhu. Diharam ke atas mereka lemak-lemak lembu dan kambing, dan mereka mencairkan ia dan mereka jual ia. Wallahu harramal khamra wa thamanaha. Sedangkan Allah Ta'ala telah haramkan arak dan juga harganya. Wa qad rawahu aidan, diriwayatkan juga riwayat ini, hadis ni, Imam Ahmad an Syahr bin Hausyab. Qala, beliau berkata, haddatsani Abdurrahman bin Ghanmin. Dia cerita kepada aku, Abdurrahman bin Ghanm, Ad-Dari, Tamim ad-Dari, kana yahdi li Rasulillah SAW kulla amin. Dahulunya menghadiahkan kepada Rasulullah SAW setiap tahun rawiyatan min al-khamri, satu bejana, satu bekas daripada arak. Falamma kana amun hurrimat jaa jaa bi rawiyatin. Bila tahun dia diharamkan, arak diharamkan, dia telah datang dengan satu bekas arak. Falamma nazara ilaihi dhahik. Lalu dia pandang pada apa dibawa oleh Tamim ad-Dari itu, lalu dia ketawa. Dhahik. Faqala, maka Nabi bersabda, asy'arta bi annaha qad hurimat ba'daka? Engkau tak sedar ke bahawa dia telah diharamkan lepas engkau? Lepas daripada engkau, maksudnya apa? Telah diharamkan sesudah engkau. Selepas tidak ada tak boleh halal lah. Faqala ya Rasulullah, maka dia kata, Rasulullah, ala abi'uha wa antafi'u bi thamaniha, boleh tak aku jual dia dan aku ambil manfaat dengan harganya?
Faqala Rasulullah SAW, la'anallahu al-yahud, SWT orang Yahudi, intalaku ila ma hurrimu alaihim, mereka telah pergi kepada apa yang diharamkan atas mereka, min syahmil baqari wal ghanami, daripada lemak lembu dan juga kambing. Fa'adhabuhu, maka mereka cairkan dia. Faba'u bima ya'kulun. Faba'u bihi ma ya'kulun. Lalu mereka beli dengannya, dengan hasil jualan minyak daripada lemak binatang yang haram kat mereka tu, mereka beli dengannya apa yang akan mereka makan. Wa innal khamra haramun wa samanuha haramun. Arak itu haram, hasil nilai dia juga adalah haram. Okay. Wa innal khamra haramun wa samanuha haramun. Maksudnya arak itu haram dan nilai harga dia pun haram. Wa innal khamra haramun, haram, arak itu haram dan harga jualan dia juga, harga nilai dia juga adalah haram. Okay. Wa Imam Ahmad riwayatkan an Nafi' bin Kaisan, Nafi' bin Kaisan, anna abahu akhbarahu, bapa dia Kaisan tu, Nafi' bin Kaisan. Kaisan tu kata, annahu kana yatajiru fi khamri fi zaman Rasulullah SAW. Oh, dia dahulu berniaga pada arak, dalam bisnes arak pada zaman Rasulullah SAW itu masih hidup. Wa annahu aqbala min sya'mi wa ma'ahu khamrun fi ziqaq. Dia kata, dan dia pulang daripada Syam, ya, dan bersama-sama dia ketika itu ada arak dalam ziqaq. Ziqaq ni bekas, nama bekas kita ingat. Okay. Okay, ziqaq ni dia bekas, tak ingat nama apa, bekas apa. Dia bekas. Bekas lah. Dia buat ziqaq. Lorong jalan antara bangunan pun ziqaq juga. Alamak. Bekas. Ya. Dia kata daripada pulang daripada Syam, datang dari Syam bersama dia, arak dalam ziqaq, dalam bekas-bekas. Yuridu biha at-tijarata. Dia inginkan dengannya perniagaan. Fa'ata biha Rasulullah SAW faqala. Maka dia datang dengannya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama ji'tuka bisyarabin tayyibin. Aku hanyalah datang, sesungguhnya aku datang kepada engkau dengan minuman yang bagus, yang elok. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Ya Kaisan, wahai Kaisan, innaha qad hurimat ba'daka. Ini telah diharamkan selepas kau pergi itu, dah diharamkan. Kau datang balik, kau tak tahu lagi. Telah diharamkan sesudah kau pergi. Qala afa abi'uha ya Rasulullah. Dia kata, tak aku jual dia, wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innaha qad hurimat wa hurima samanuha. Dia telah diharamkan, maka haramlah juga harganya. Okay. Fantalab Kaisan ila ziqaq. Maka Kaisan telah pergi kepada ziqaq, bekas-bekas arak dia. Fa akhadha bi arjuliha thumma haraqaha. Jadi dia pula pegang kepada kaki-kaki bawah bekas-bekas air arak tersebut. Kemudian dia thumma haraqiha, kemudian dia tuangkan ia, tumpahkan ia ke tanah. Rawai Imam Ahmadu an Anas. Imam Ahmad daripada Anas, qala, beliau berkata, kuntu aski Aba Ubaidah bin Jarrah. Aku dahulu beri minum kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Ubay bin Ka'ab wa Suhail bin Bayda wa Nafar min ashabihi inda Abi Talhata. Dan sekumpulan daripada teman-teman dia di sisi Abu Talhah. Thumma kada syarabu ya'khudhu minhum. Kemudian hampir-hampir minuman tu menguasai mereka. Jadi kami mabuk. Fa'ata atim minal muslimin.
Lalu telah datang seorang di kalangan orang Islam. Faqala ma sya'artum ya anna al-khamra qad hurimat. Kami tak sedar ke bahawa arak telah diharamkan. Fama qalu hatta nanzur wa nas'al. Mereka tak kata pun, tunggu sampai kami lihat dan kami tanya. Faqalu, mereka berkata, ya Anas, wahai Anas, akfi ma baqiya fi inaika, tuangkan apa yang masih lagi ada dalam bekas engkau. Balik kan. Fa wallahi, maka demi Allah dia kata, ma'adu fiha, mereka tidak kembali balik kepadanya. Wa ma hiya illa tamr wal busr, dan tiadalah arak ketika tu kecuali tamar dan busrun. Okay. Tamar, tamar kering dan tamar separuh masak. Tamar muda. Tamar kering, tamar muda. Itu yang digunakan untuk buat arak pada ketika itu. Wahya khamruhum yawma idin, jadilah arak mereka ketika itu. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan mereka berdua itu Bukhari Muslim keluarkan hadis ni dalam sahih Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin an Anas, dan satu riwayat daripada Anas bin Malik, qala, beliau berkata, kuntu sakil qauma yauma hurimat al-khamru fi baitin Abi Talhata. Aku dahulu sedang menuangkan pada orang ramai pada hari berkenaan, pada hari diharamkan arak di rumah Abu Talhah. Wa ma syarabuhum illa al-fadhih. Tiadalah minuman mereka kecuali fadhih. Fadhih ni al-busu wa tamr. Tamar muda dan tamar kering. Fa idza munadin yunadi, tiba ada seorang penyeru menyeru. Wala ukhruj fanzur. Dia pun kata, keluar tengok. Fa idza munadi yunadi, tiba orang menyeru tu menyeru. Ala inna khamra qad hurrimat fajarat fi sikakil madinati. Kata orang menyeru tu kata, ketahuilah sebenarnya arak telah diharamkan. Lalu ia pun mengalirlah pada longkang-longkang di Madinah. Semua orang buang. Qala faqala li Abu Talhah, maka berkata kepada aku Abu Talhah, ukhruj fa ahrikha, keluarlah wahai Anas dan tumpahkanlah ia. Fa haraktuha, aku pun tumpahkan ia. Faqalu au qala ba'dhum qutila fulanun wa fulan wa hiya fi butunihim. Lalu berkata sebagian mereka, telah dibunuh si fulan dan si fulan, sedangkan arak ni dalam perut mereka, Qala, maka Allah pun turunkan ayat 93. Laisa 'alal mu'mini 'alal ladina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Ini tidak ada kesalahan kata orang yang telah beriman dan beramal soleh, tak ada kesalahan pada apa mereka makan dahulu sebelum diharamkan. Dia kata rawat Ibn Jarir daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, bainama ana udiru al-ka'sa ala ashabi Abi Talhata. Selama mana aku mengedarkan piala bekas minuman pada di sisi Abu Talhah. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa Abi Dujanah. Ini semua ketua-ketua golongan Ansar. Abu Ubaidah, kan? Abu Ubaidah itu Makkah, kan? Yang tadi lah memula sekali tadi. Abu Talhah. Okay. So Abi Ubaidah bin Jarrah wa Abu Dujanah wa Mu'adh bin Jabal, ini Madinah. Suhail bin Baydha, semua sekali. Hatta malat ru'usuhum min khaliti busrin wa tamrin. Sampaikan sengit kepala mereka daripada campuran tamar muda dan juga tamar kering. Kurma muda, kurma kering. Fasami'tu munadi yunadi. Maka aku dengar suara-suara yang menyeru, dia cakap, ala innal khamra, katalah bahawa sebenarnya arak, dia kata arak telah diharamkan. Qala fama dakhala alaina dakhilun wala kharijun. Maka tak ada masuk kepada kami, tidak orang yang masuk, yang tidak juga keluar orang yang keluar. Hatta ahrakna al-syarab, sampai kami tuang semua minuman. Wa kasarna al-qilal, dan kami pecahkan kullah arak. Sampai terpain arak. Wa tawadda'a ba'duna wa ghtasala ba'duna. Lalu telah berwuduk sebagian kami dan telah mandi sebagian kami. Wa asabna minat tibi Ummu Sulaim, dan kami dapatkan minyak wangi daripada Ummu Sulaim. Thumma kharajna ila al-masjid, keluar ke masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu yaqra'u.
Kami dengar Rasulullah bersabda, sedang membaca, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, yang telah beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang beriman, telah beriman, sungguhnya arak itu, judi itu, penyembahan berhala, tenung nasib adalah najis daripada syaitan, daripada perbuatan syaitan, maka jauhilah ia. Ila qaulihi ta'ala, sampai yang 91, fahal antum muntahun, adakah kalian tidak akan berhenti. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang lelaki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama tara fi man mata wa huwa yashrabuha, maka apa pendapat engkau tentang orang-orang yang mati sedangkan dia meminum arak. Fa anzalallahu, ataupun turun ke ayat 93, laisa 'alal ladina amanu wa amilus solihati junahum fima ta'imu, tidak ada ke atas orang yang beriman dan beramal soleh barang kesalahan pada apa mereka makan. Apa mereka makan tu tak ada masalah. Okay. Wa qala rajulun li Anas bin Malik, lalu berkata seorang lelaki kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anta sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kau dengar ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, berkata Anas, na'am, ya. Atau qala hadatsani man lam yakdzib, mencerita kepada aku siapa yang tak berbohong. Wa ma kunna nakdzibu wa la nadri mal kadzbu, kami dahulu tidak menipu dan kami tak tahu apa itu penipuan. Cakap bohong kami tak tahu. Okay. Warawi Imam Ahmad riwayatkan lagi, an Qais bin Sa'ad, daripada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, qala, telah bersabda, inna rabbi tabaraka wa ta'ala harrama alayya al-khamra, sehingga Tuhanku yang memberikan lagi maha tinggi yang mengharamkan atasku arak. Wal kubah wal qanin, wal kubah, qanin tu penyanyi, perempuan penyanyi. Kubah jap ya. Ya, apa bekas minum arak tu. Al-qanin tu penyanyi perempuan, perempuan penyanyi. Okay. Al-qanin. Okay. Qanin. Al-qinin. Kinin, ud. Ya. Batang kayu ya, atau permainan oleh orang Rom yang mereka berjudi dengannya. Mereka berjudi dengannya. Kubah. Khamr maisir mizra kinin. Kinin. Okay. So dia kata apa, Nabi SAW sabda kan, inna rabbi tabaraka wa ta'ala, sehingga Tuhanku yang maha berkat, yang maha tinggi, telah mengharam ke atasku arak. Wal kubah, kub tu kap tu lah, ini bukan nama-nama yang dipanggil untuk perbuatan meminum arak, bekas-bekasnya. Wal qanin, itu kayu yang digunakan untuk menenun nasib. Wa iyyakum al-ghubaira fa innaha thuluthu khamril alami. Jauhilah kamu akan ghubaira. Ghubaira.
Okey, ya betul. Kat sini dia kata kubah ni nard. Apa nama panggil tadi? Gadu. Ada kata gendang, kubah tu gendang. Akila bi barbak. Kenin pula kaufshin permainan orang Rom yang mereka berjudi dengannya. Ada kata dia adalah tambur Habsyah, gendang orang Habsyah. Gubairak ni dia adalah satu jenis minuman yang dibuat oleh orang Habsyah daripada jagung. Daripada jagung. Okey. Okey. Dia kata pasal dia kata ia aku mau Gubairak. Pasal macam ni, pasal kebetulan arak yang asal dulu diminum oleh mereka daripada tamar, daripada tamar kering ataupun daripada kurma yang mentah, yang muda, yang mereka buat sebagai arak. Okey. Jadi Nabi kata jauhilah kamu akan Gubairak, kerana dia adalah sepertiga arak alam, arak dunia daripada itu jenis yang Gubairak ni yang paling banyak. Rawa Ahmadu aidan, dekat Imam Ahmad juga, an Abdullah bin Amr, bin Allah bin Amr bin As, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maqadahu min jahannam. Barang siapa mengatakan ke atas aku apa yang tidak aku katakan, maka bersiap sedialah tempatnya daripada neraka. Qala, dia berkata, Abdullah bin Amr, wa sami'tu Rasulullah yaqul, dan aku dengar Rasulullah bersabda, inna Allah harrama al-khamra wal maisira wal kubata wal ghubaira. Sesungguhnya Allah telah haramkan arak, judi, kubah, itu tadi disebut tabl, gendang, wal ghubaira, dan juga arak ini buat daripada jagung. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dia bersendirian dengan riwayat ini Imam Ahmad. Ahmad riwayatkan hadis ni, saya bersendirian. Panjang lagi lah. Okey, baik. Ini masih tajuk Arab panjang. Hadis-hadis yang tentang Arab semua. Kejap. Okay, baca satu lagi untuk kita stop. Rawai Imam Ahmad riwayatkan juga aidan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, SWT melaknat, Rasulullah SAW telah bersabda, laknatul khamr, lu'inatil khamru ala asyrati wujuhin. Okay. Rasulullah SAW telah dilaknat arak ini pada 10 arah, 10 kedudukan, 10 bentuk. Laknatul khamri bi'ainiha wa syari'a, itu pertama, laknat arak itu sendiri, dan wasyaribuha bi'ainihi, wasyaribaha peminumnya, wasakiha penuangnya, wabai'iha penjualnya, wa mubta'aha pembelinya, wa asiraha pemerahnya, wa mu'tasiraha dan orang yang minta diperah untuknya, wa hamilaha pembawa dia, wa mahmulatu ilaihi dan orang yang dibawa kepadanya arak, wa akilu samanaha dan orang yang makan harta dia, nilai dia, wa akila samaniha dan pemakan hasil jualannya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ia Abu Dawud dan Ibnu Majah. Warawa Ahmadu an Ibnu Umar. Jadi Ahmad daripada Ibnu Umar, qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah SAW ila al-mirbad. Dia keluar Rasulullah ke mirbad. Fa kharajtu ma'ahu fa kuntu an yaminihi. Mirbad nama tempat, lalu aku keluar bersama baginda dan aku berada di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mirbad. Mirbad ya. Mirbad ya.
Nama tempat, tapi satu tempat nama dekat Basrah je ya. Okey, mirbat ni ikut dalam kitab Nihayah, tempat yang dikurung padanya unta dan juga kambing. Tempat ini akan dikandang kurung unta dan kambing. Dia kata fakharaj tu, maka Ibnu Umar kata aku keluar bersama baginda wa kuntu an yaminihi, dan aku berada di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbala Abu Bakrin fa ta'akhartu anhu. Dia kata datang Abu Bakar, maka aku berundur daripada baginda. Fa kana an yaminihi wa kuntu an yasarihi. Ya. Jadi dia berada belah kanan baginda dan aku berada di sebelah kiri baginda. Thumma aqbala Umaru fa tanahaitu lahu. Lalu bila datang Umar, aku pun berundur untuk dia. Fa kana an yasarihi. Aku duduk dia duduklah Umar dekat belah kiri baginda. Fa ata Rasulullah sallam al-mirbada, datang Rasulullah kepada kandang tempat kurung unta dan kambing tu. Fa idza bi ziqaqin al-mirbadi fiha khamr. Lalu bila tiba-tiba dia tengok pada ziqaq, pada tempat al-mirbadi, sikah. Ikut dia kata sikah. Sekejap. Nama tempat ada Ziqaq Bani Ghanam. Ziqaq ni. Sekejap. Nah, dia kata lorong. So dia kata dekat lorong, dia kata pada mirbat tu ada satu macam longkang, macam digali. Dia kata padanya ada arak. Qala Ibn Umar, berkata oleh Umar, fada'ani Rasulullah sallam bil midyati. Maka Rasulullah sallam bil mudyati. Mudyah ni pisau. Sekejap. Ya Allah. Dia kata sebut. Okey. Okey. Mudyati. Mudyah. Silap. Ya pisau lah, pisau sembelih. Mudyah. Okey. Pasal dia kata tempat sembelih, nak sembelih kan. Dia kata wa ma arful mudyata illa yawma idzin. Aku tak tahu pisau tu kecuali pada hari berkenaan. Fa amara biziqaqi fashuqqat. Lalu baginda perintah kepada tempat simpanan air tu yang ada arak dalamnya, Nabi kata suruh pecahkan. Thumma qala, Nabi bersabda, lu'inatil khamru, laknat arak itu, wasyaribuha, peminumnya, wasakiha, penuang airnya, wa bai'uha, penjualnya, wa mubta'aha, pembelinya, wa hamiluha, dan juga pembawanya, wa ilaihi, orang dibawa padanya arak tersebut, wa asiruha, dan dilaknat juga pemerahnya, wa mu'tasiruha, dan juga orang minta diperah baginya, wa akilu samaniha, dan pemakan harganya. Semua itu adalah orang yang dilaknat dengan sebab arak. So ini kita ada banyak lagi hadis yang Ibnu Katsir kumpulkan berkenaan arak. Kita yang ada ni sikit je, lebih banyak. So kita berhenti sini dulu. Nanti kita akan sambung kemudian. Okay, baik. Wallahu alam. Ada persoalan? Assalamualaikum Ustaz. Permainan chess tanpa pertaruhan dianggap makruh juga ke? Ya. Bahkan kalau ikutkan kepada jumhur para ulama, kalau Imam Syafi'i adalah haram. Sebab sebenarnya kalau ikutkan, benda tu akan mengosongkan waktu kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat.
Kalau dia kata orang tu kata habis bergurau dengan anak isteri, benda tu ada hasil, yakni kita boleh bermesraan dengan keluarga kita. Kalau kita buat permainan kat luar, belum berlari ke, ada fizikal punya kebaikan. Adapun dalam masa chess ni duduk diam menghadap orang tu, cuba nak strategi dan sebagainya. Itu sahaja. Ia kadang-kadang ada orang kata menajamkan akal, tapi membuang masa daripada menghati Allah Ta'ala ni. Wallah, tapi ini dalil-dalil datang adalah jelas. Okay, wallah. Ada soalan lain? Okay, baik. Kita berhenti sini, insyaAllah sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.